Development Consultant. Okey, untuk makluman, beliau merupakan salah seorang pelajar Darul Quran, bekas pelajar Darul Quran, dan juga menamatkan pengajian ijazah di UIAM Gombak dalam bidang ekonomi. Jadi tanpa melengahkan masa, sukalah saya untuk mempersilakan kira Abang Usamah lah, kan? Okey, untuk menyampaikan apa yang nak sampaikan kita pada petang ni. Terima kasih Syafiq. Luffy, Syafiq sini. Okey, insyaAllah kita akan mulakan sesi petang dan biasalah lepas makan dan hujan pula hari ni. Jadi dengan zat besi yang naik mata ni kita harap tak mengantuk lah, insyaAllah. Okey, saya orang Sungai Petani Kedah. Jadi kalau saya cakap orang utara tu, minta maaf sikit. Apa? Dengar pun memang bukan orang utara tu. Macam orang Danish cakap utara dalam cakap Kedah adalah anak jantan kan. Memang confirm ni bukan orang Kedah kan. Pada Kamil dia. Ada bunyi dia. Itu nak kena belajar dengan Capik lah. Okay, brothers and sisters sekalian, saya berada di Kuantan baru 7 bulan. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan oleh UIA. Sebenarnya Brother Abi lah, Abi Sufian yang offer saya untuk isi slot petang. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan berkenaan dengan BMC ya. Jadi siapa yang belum dapat, sementara tu kita edarkan. Jadi benda ini BMC ya, saya akan ceritakan sebentar lagi. Tapi sebelum tu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kerja saya adalah Business Development Consultant. Jadi apa yang saya buat adalah saya membangunkan bisnes. Saya grad bulan 7 2010. Jadi tahun ni dah 4 tahun. Jadi di bawah saya ada 4 bisnes yang telah menghasilkan jutaan 1 juta, yang telah menghasilkan jualan 1 juta dalam masa 2 tahun. Ada 4 bisnes dan keempat-empat bisnes ni kita letak target 1 juta 2 tahun. Tapi kesemuanya melepasi 1 juta dalam masa 2 tahun. Jadi ini yang akan saya kongsikan pada petang ini. Antaranya adalah okey, ini surat penghargaan daripada customer saya lah. Dalam masa 2 tahun sale dia 4 juta. Nak tak? Umur dia sama dengan saya. Start bulan 8 2012, bulan 8 2014 jumlah jualan terkumpul 4 juta. Belum 30. Jadi kalau hardware margin dia 30%, maksudnya keuntungan dia 1.2 juta lah dalam masa 2 tahun. Ada lagi yang lain? Kita boleh tengok. Ini pelanggan saya. Dia berniaga tekstil, butik muslimah, jual tudung dan juga jual jubah. Bulan ni bulan ke-18 kami bersama dan dia pada bulan lepas, bulan ke-18, dan jualan dia sudah 850,000. Okey. Ada banyak lagi lah, ada 2-3 lagi. Jadi itulah yang saya buat. Sebab apa? Sebab saya suka melihat bisnes itu berkembang dan berkembang dan berkembang. Jadi itulah benda yang saya buat. Sebab apa? Sebab saya suka nampak benda tu naik. Daripada RM1 jadi RM2, RM10 jadi RM20. Siapa tak nak dia banyak kat sini? Siapa tak nak dia banyak kat sini? Nak dia banyak kan? Okey. Soalan pertama, semua orang nak dia banyak. Soalan kedua, siapa sanggup bekerja 18 jam sehari? Kalau doktor 12 jam, usahawan bekerja lebih teruk daripada doktor. Sebenarnya. Sebab apa? Doktor dia akan ada masa rehat dia lepas 2 tahun dia MO kan. Tapi usahawan dia tidur mungkin 5-6 jam je. Kadang-kadang tiap tidur pun termimpi-mimpi perniagaan dia. Tapi dia kerja 18 jam, 19 jam untuk dia capai kejayaan. Kalau kita tengok orang Cina, itulah yang dia buat.
Cina kata kat saya, you kalau kerja 9-5, mana boleh kaya? Cina buka kedai sebelum matahari terbit. Dia buka kedai gelap, dia tutup kedai pun gelap. Maka padanlah dia kaya. Sebab apa? Sebab dia usaha. Tapi kita usaha pun tak. Dan yang kedua lagi rugi bila mana kita tidak menggunakan satu nikmat yang orang kafir tak ada, yang orang Cina tak ada. Tawakal. Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau kamu minta, Allah akan bagi, aku akan bagi. Usaha pun tak, minta pun tak, dua kali rugi. Kan? Dua kali rugi, dah tak berniaga pun rugi. Sebab apa? Sebab tak usaha dan tak minta kepada Allah Ta'ala. Okey. Saya berumur 24 tahun dan pendapatan pasif saya sebulan adalah 10,000. Maksudnya kalau saya tidur 1 bulan, saya bangun 30 bulan, dalam bank saya ada 10,000 setiap bulan. Tanpa saya buat apa-apa. Dan saya cuma membelanjakan 2,500 hingga 3,000 ringgit saja sebulan. Bermaksud maksimum 30% daripada pendapatan saya. Jadi benda ni semua kita boleh buat. Ada orang yang lebih hebat daripada saya, ada orang lebih bawah daripada saya. Tapi maksudnya kita boleh buat. Saya bermula, saya 4 tahun grad 2010, saya ke 2014. Baru 4 tahun grad. Tapi saya boleh capai. Dan saya yakin anda semua brothers and sisters boleh capai lebih baik daripada saya. Dan selepas saya membantu 4 orang usahawan, masuk yang kelima tahun depan insyaAllah. Jadi saya fikir inilah masanya untuk saya sharing. Sebab kalau saya nak tunggu lagi lambat, umur lagi jauh, lagi susah saya nak cerita, kan? Okey, sebelum tu ada soalan nak tanya? Berapa lama dah full time? Berapa lama dah full time? Saya pernah makan gaji dan masa ni sangat lama, 1.5 bulan. Saya pindah Kuantan ni asalnya saya masuk satu company. Dia nak ambil consultant full time. Saya duduk dengan dia, saya tak boleh pergi. Sebab saya kerja satu hari 5 jam, kalau duduk 5 jam, 10 jam lagi pusing. Mana keluar berjalan, tengok sebagainya kan. Jadi kalau orang nak saya duduk office 10 jam, saya tak boleh pergi. Saya berhenti sebab saya kena duduk office lah. Dan pangkat saya memang tiap-tiap hari merah. Jadi itu masalah kan. Tiap-tiap hari merah ni problem. Majikan berbising, kita pun tahu kat mana keupayaan kita, jadi kita pun berhenti lah. Saya mula bisnes sejak daripada UAE Gombak. Waktu itu pendapatan saya sekitar 1,000 hingga 2,000 ringgit. Okey ya. Student dia ada 4 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori yang meminjam. PTN, Yayasan Negeri, bank dan sebagainya. Yang pertama. Kategori yang kedua adalah kategori yang beasiswa. Kategori yang ketiga adalah kategori self-sponsored. Self-sponsored ni bukan dia sponsor, farmer, kan? Ataupun mak ayah support. Kategori yang keempat adalah dia membelanjakan duit dia sendiri untuk dia support diri dia sendiri. Itulah self-sponsored. Dan saya adalah kategori yang keempat. Sebab apa? Sebab saya minta beasiswa tak dapat, saya tak nak berhutang. Saya fikir kalau saya ambil PTN, keluar confirm 30,000 hutang. Dapat dia tak sen seronok lah kan. Tukar handphone lah, apa segala bala. Grab 30,000 kan. Grab sakit kepala, betul kan. Jadi saya fikir lebih baiklah saya guna apa yang ada pada saya untuk saya survive di universiti. Dan itu juga lah satu sebab kenapa saya tukar daripada engineering pada economics. Engineering ni macam doktor juga lah, sibuk, ada tutorial lah dan sebagainya. Ekonomi sangat relax. Kalau 18 jam kredit awal, itulah yang kita belajar. Jadi pendapatan saya di UAE sekitar 1,000 hingga 2,000 tahun 2008 sehinggalah 2010. Boleh beli kereta cash, Nissan Sunny. Habis ada waktu tu Nissan Sunny warna biru. Saya ingat lagi, beli cash 3,000. Saya pakai, kalau jam kena tutup. Sebab apa? Sebab panas, temperature naik. So bila setiap kali jam memang saya kena tutup dan kena off start. Duduk Gombak masuk KL confirm jam. Jadi itulah cerita-ceritanya. Jadi saya kumpul duit sikit. Dia ada duit, invest. Ada duit, invest. Ada duit, invest. Handphone saya tak pernah lebih RM500. Kalau yang mahal pun second hand. Sebab apa? Isu dia macam ni tau. Psikologinya, orang yang beli barang mahal dengan hutang, dia sanggup.
Sebab apa? Sebab dia fikir sebulan 500. Kalau orang ada duit banyak, dia bayar cash, dia tak sanggup beli kereta mahal. Dia tak sanggup beli barang mahal. Sebab dia bayar cash. Contoh ada RM100,000 nak beli kereta. Kalau beli BMW pun cantik juga. Tak boleh. Dia takkan boleh beli BMW. Sebab apa? Sebab dia bayar cash. Unless duit dia memang juta-juta lah. Kalau dia ada 20 juta, dia pakai BMW 200,000, itu tak ada masalah. Tapi kalau ada RM100,000, dia takkan beli BMW. Dia takkan beli Honda City. Dia akan beli mungkin Myvi bayar separuh. Mungkin macam Abi, dia beli Izora RM32,000. Sebab apa? Sebab dia tahu duit dia akan hilang banyak. Orang yang mewah biasanya dia hutang. Sebab dia tahu itu bukan duit dia. Tapi dia dah jeruk tengkok dia setiap bulan. Okey Ada apa lagi nak tanya? Pendapatan bersih kat UIA Gombak tu buat apa kan? Okey, soalan yang bagus. Semasa saya di UIA Gombak, saya rekod perbelanjaan harian saya setiap hari di dalam handphone. Masa tu Nokia, sekarang dah Nokia kan. Masa Nokia dulu dia ada apps yang boleh rekod perbelanjaan kan, dia akan kira. Jadi setiap hari saya beli barang saya rekod. Biasanya waktu malam lah sebelum tidur. Hari ni makan apa, beli apa, foto setiap pun saya rekod. Jadi saya tengok trend perbelanjaan saya selama 2 tahun. Saya belanja untuk makan saja tak lebih 200. Apa badan saya besar. Itu sangat mengejutkan saya. Sama lagi. Sebab apa? Sebab kita rekod. Jadi saya tengok trend saya belanja sebulan lebih kurang 500. Jadi setahun 6,000. Campur dengan yuran 1,200, 2,400 dan juga short semester 300, 27. Saya perlukan setahun 10,000 je. Jadi kalau saya dapat pendapatan setahun 20,000, saya ada 10,000 lagi balance untuk saya simpan. Jadi lebih itulah yang kita akan berlabur, buat bisnes lain. Dan setiap hujung tahun saya akan jual planner. Dulu tak macam sekarang, hard copy ni laku lagi. Setiap hujung tahun saya akan jual planner. Jadi planner tu saya akan target jual sehingga boleh cover yuran pengajian setahun. Jadi untung ni mesti dalam RM3,000. Di satu planner saya untung RM3 satu planner. Saya jual 1,000 kopi, saya dapat RM3,000. Itu boleh cover yuran setahun. Jadi itulah cara saya generate duit untuk saya dapat financial freedom di hujungnya. Sebab apa? Matlamat ni adalah saya tak nak hutang. Itu dia. Matlamat dia jelas. Grab dengan hutang RM30,000 ni memang tak awesome walaupun kita handsome. Kan? Memang tak best hutang RM30,000. Kan? Jadi saya tukar benda tu, saya Grab dengan saya ada simpanan RM30,000. Tukar benda tu Okey. Jadi duit yang saya ada tu lah saya invest sikit, beli benda aset lah, beli tanah ke, beli apa-apa kan. Jawab soalan lah. Okey. Soalan seterusnya. Apakah keazaman ataupun gap yang keberanian yang menyebabkan Encik Osama boleh buat macam tu? Kenapa kami ni tak ada keberanian macam tu? Nak sanggup tak nak, yelah yang Fahma tu cerita lain lah. Macam kami yang kebanyakan hidup enak kan. Bukan kami lah, saya tak juga sebenarnya. Saya dapat beasiswa. Okey, tapi yelah macam tu. Macam mana keberanian tak sanggup tak menerima bantuan daripada siapa-siapa? Kalau tak terima bantuan langsung tu bohong lah. Ada juga semester pertama tu ayah saya tolong bayarkan yuran lah. Balik rumah pun biasalah parent dihulu dah juga 200, 300. Tapi bukan secara bulanan, sekali-sekala lah. Kalau balik dapatlah duit. Kalau tak balik, mak tak telefon, kita pun tak tanya. Kan? Jadi memang kita telefon mak kita tu bukan sebab duit. Bantuan tu ada, cuma bukanlah secara berkala. Apa keazamannya? Sebab saya tak nak hutang. Sebab saya tengok mak saya, ayah saya belajar di UK. Bukan UKM lah, UK, United Kingdom. Jadi belajar di sana dengan marah, loan balik hutang 100,000 kena bayar 20,000. Saya lahir tahun 86. Saya masuk universiti, loan tu tak habis bayar lagi. Walaupun 1/5 je bayar. Jadi saya fikir kalau mak saya 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun saya hidup belum habis bayar, zaman saya nanti kahwin berapa puluh ribu nak habis, berapa belas ribu nak habis. Nak bayar duit mengaji lagi. Jadi bila tahun aku nak financial freedom ni jadi susah. Jadi sebab tu saya ambil langkah drastik, tukar kos. Supaya saya ada lebihan masa tu saya laburkan untuk dapatkan pendapatan. Jadi kita tukar kos lah yang baik. Pelan-pelan. Satu hal jugalah, tapi maksudnya tekad tu lah kan. Matlamat dia jelas lah. Kalau tukar kos tapi tak buat pun susah juga.
Sebab kalau ni Brother Abi pun tahu UIA ekonomi di UIA Pelan-pelan. kelas 4 hari je. Kan? Sebab accounting. Ekonomi di UIA kelas 4 hari je. Jumaat confirm cuti. Cuti 3 hari seminggu. Lepas tu kelas dia sama ada pagi saja atau petang saja. Masa free sangat banyak. Kalau doktor memang gasak abang yang ni kan. Lagi boleh kan. Okey. Ada soalan lagi? Sebelum kita pergi pada sesi yang lebih serius. Lepas ni sesi dia serius customer saya semua Melayu. Semua bawah 30. Ada seorang 30 tahun ni. Ada satu soalan. Macam mana sama seorang yang baru umur 28 memulakan bisnes konsultan ni umur 27, 26. Lebih kurang. Jadi prospek customer tu bila dia melihat bersama ni dia lagi apakah kepercayaan yang menyebabkan awak Cik Sama ni boleh dilantik sebagai saya yakinlah okey sila advice saya, sila konsult saya bayar awak macam mana sekian-sekian sanggup bagi fee 1% daripada 10% daripada jumlah jualan berapa ke kan agreementnya macam mana boleh cerita sikit pada Satu perkara sebab saya bermula awal. Saya mula bisnes di masa saya belajar buat degree. Sebenarnya mula di Al-Quran lagi. Tapi masa tu try and error lah. Jadi mula masa belajar, orang lain tahu, kawan-kawan tahu yang saya ni bisnes awal. Jadi indirectly bila dia orang nak bisnes, dia orang akan tanya saya lah macam mana nak mula dan sebagainya. Asalnya benda tu main-main je. Kan kadang-kadang kita jumpa kawan kita, kalau bisnes tak dapat 1 juta, kau tanya kawan dengan aku lah. Kan kita main-main je sebenarnya. Tapi indirectly itu jadi cabaran. Dan betul dia dapat 1 juta. Kan? Jadi isunya adalah manusia ni dia boleh bersabar bila dia susah. Kan nak bisnes kan susah kan. Boleh makan sikit, sehari RM3 makan, naik motor hujan pun tak apa setahun. Tapi bila dia duit banyak, dia tak boleh sabar. Betul tak? Dan kesabaran masa duit banyak lagi susah daripada kesabaran masa duit tak ada. Jadi orang yang duit banyak ni, masa dia duit banyak itulah saya charge. Asalnya free je. Orang datang, macam mana nak buat bisnes ha? Kau buatlah bisnes, apa kau nak buat? Aku nak buat hardware buatlah. Macam mana nak buat? Kau pergi minta minta loan sini. Tak dapat, minta loan sini. Tak dapat. Kau pergilah jumpa dia ni, InsyaAllah dapat kot. Dia pergi kursus 3 bulan dapat loan tu kan. Dan dia pun buat lah. Kita structurekan lah dia punya loan tu macam mana nak buat semualah lepas tu kan. Sikit-sikit lah. Tapi asalnya mula dengan cabaran dan juga main-main lah. Lepas tu jadi serius lah. Jawab soalan tak? apa yang betul saya Macam mana orang boleh lantik di konsultan? itu tak jawab Itulah asalnya sebab kita berniaga dulu. Tadi yang kawan yang bukan kawan Bila dah berjaya, orang akan tanya apa rahsia. Kau pergilah jumpa Muhammad tu. Dia orang pun datang jumpa saya. jadi networking tu sangat penting Networking sangat penting. kawan atas kawan atas kawan Dan semua customer saya pun bawah 30 bayar saya lah. kalau tak tanya tu Ya. Mungkin tinggi sangat kot. Kita turun sikit ya. tak kira kan Kita turun sikit ya. Siapa kat sini yang ayah dia berniaga? Family dia berniaga? 1, 2, 3. Pernah cuba? Tapi gagal? Tak gagal sebab tak ada masa. Okey, tak ada masa. Okey Siapa yang dia kat sini berniaga? 1, 2 orang je? 2 orang je berniaga? Okey. Pasal tak? Orang selalu quote kan 9/10 daripada pintu rezeki adalah perniagaan. Tapi orang lupa di sebalik 9/10 pintu rezeki itu ada 9/10 cabaran. Kan? Kalau 9 peluang, dia akan datang dengan 9 cabaran. Kalau 1 peluang, dia akan datang dengan 1 cabaran. So itu kita kena ingat dan kita kena pegang. Jadi bila mana saya mula-mula nak bisnes tadi tu, saya tak nak hutang tu, saya tekad lah. Kalau aku hutang, hidup aku 20 tahun orang lain punya. Saya dah tekad lah. Jadi memang saya tekad, apa juga yang datang, membojol lalu melintang bukang. Apa juga yang datang, kan? Hadapi sajalah. Kan?
kereta pernah overheat. Dan sebenarnya lepas saya grad, saya tahun 2010 tu, saya ada lebih kurang 50,000 cash dalam akaun. Saya keluar kata, okey, aku nak beli kereta apa ni, duit banyak ni. So saya survey, okay lah, saya ambil Vios. Dan sebab apa? Sebab masa tu interest rate untuk Toyota Proton dengan Pro 2 sama. Kalau letak sebelah-sebelah Myvi, Vios dengan Persona, bayar lebih kurang, beza 100. Saya ambil lah Vios. Setahun lepas tu, duit saya habis. 50,000 tu habis. Sebab apa? Niaga tak ada mentor. Tak ada orang guide, tak ada orang tunjuk. Grad dengan 50,000 tak ada hutang, rasa macam aku ni power gila. Kan? So, disebabkan rasa power tu lah, last kali melingkup, duit habis. Tapi alhamdulillah disebabkan jatuh tu lah, jatuh memang jatuh pula 2011, 2012 saya nak kahwin. Kan? 2012 saya nak kahwin, hantaran saja 10,000 dah pening lah. So itu satu lagi benda yang saya letak. By 25 aku mesti kahwin. Umur 25 aku mesti kahwin. Jadi saya letaklah hidup saya macam tu. Apa jadi pun muncul lalu beli tabukang lah. Buat je lah sampai dapat. Jadi sebab tu tadi Abi beritahu saya, kalau ada matlamat kita pergi tersasar pun tapi at least dah dekat. Berbanding kalau kita tak ada matlamat lah. Dan saya target financial freedom sebelum anak saya masuk sekolah dia satu. Sebab apa? Sebab saya tak percaya dengan sistem pendidikan yang ada. Kenapa orang hantar anak sekolah? Sebab dia tak ada masa. Aku nak pergi kerja, hantarlah anak aku pergi sekolah, ada orang tengok. Bini dia pun kerja, tak ada orang tengok kat rumah. Jadi saya nak anak saya membesar depan mata saya nak ajar dia. Contoh 1 tambah 1 sampai darjah 3 belajar. Sebab tapi darjah 3 100 tambah 100. Benda tu simple kan? Keluar darjah 6, pegang duit 100 kan? Tak juga. Betul tak? Keluar darjah 6, kira ribu-ribu. Apa ribu-ribu tu dia nak guna? Dia nak kira mileage kereta bapak dia? Pun tak juga. Jadi apa yang dia belajar dekat sekolah rendah tu tak guna pun dalam kehidupan dia. Kan, jadi lebih baiklah sekolah rendah saya hantar anak saya pergi tahfiz satu pagi, petang saya hantar dia pergi kelas tafsir, malam kelas fiqh, selang-seling kelas hadis. Kalau saya ada duit, saya boleh buat pilihan. Ini satu benda lagi yang saya nak beritahu. Bila kita ada duit, kita ada pilihan. Boleh pilih. Kita ada 1,000, kita boleh pilih. Nak beli Myvi ke, nak beli BMW. Kan? Masalah kita tak ada duit, kita terpaksa kerja. Bila kita nak kerja, anak subkon pada orang lain. Orang lain tolong jaga. Kan? Jadi sebab kita tak ada pilihan. Kalau kita ada pilihan, maka hidup kita akan lebih baik, insya-Allah. Kalau kita guna dengan betul. Okey. Kita masuk pada tajuk. Apakah tujuan kita buat bisnes? Kebanyakan orang nak kaya, kebanyakan orang nak banyak duit, tapi sebenarnya salah. Tujuan buat bisnes adalah untuk kita memberi. Beri dulu. Kebanyakan orang dia keluar RM1, dia nak RM2. Ini konsep yang salah. Satu contoh yang saya boleh sebut adalah Dr. Azizan Osman. Mungkin ada orang yang tak setuju dengan dia, tapi ini benda kita boleh ambil sebagai pengajaran. Pendapatan syarikat dia dalam masa 5 tahun sehingga tahun ini adalah RM1 bilion. Bilion kosong ada 8. Kosong ada 8. Pendapatan syarikat dia 1 bilion. Tahun lepas saja kelas percuma dia 10 juta kos untuk ajukan kelas percuma dia. Esok satu kedai setelah dia keluar tusuk gambar 16. Saya bukan anak murid dia, saya tak pergi FKK kos-kos dia yang membayar, saya tak pergi. Tapi saya nak ceritakan bagaimana dia memberi 10 juta, dia dapat balik 200 juta. Yalah kalau kita bahagi 5 kan, 10 juta dapat balik 200 juta. Apa Allah Ta'ala janji? Bagi satu dapat 10. Dapat 10. Dia dapat tak? Itulah yang dia buat. Dia bagi free 10 juta, dia dapat 200 juta. Kan? Dan memang ada orang tak setuju tu biasalah. Tapi maksudnya dia bagi, dia dapat. Satu kena bagi dulu. Dan bisnes ni adalah menyelesaikan masalah orang, bukannya jual mahal. Kan, contohnya kita ada satu produk, okey nak jual mahal, nak cepat kaya. Tak. Benda tu mesti menyelesaikan masalah orang. Contohnya, mahalau kita ada 9 tingkat. Betul tak sekarang ni? Kita malas nak turun bawah. Orang lain pun malas. Tapi kita ambil kesempatan atas malasnya orang lain tu, kita tolong beli nasi dekat kafe. Setiap orang yang beli nasi tu, yang kita tolong beli nasi tu, kita charge perkhidmatan
Hantaran. 5% pernah buat eh? 5% jadi 10 orang kita dapat RM5. Jadi dapat free lunch ataupun dinner. Bisnes adalah menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Dia bukan nak jadi kaya. Kalau kita target kaya, susah nak kaya. Sebab jadi tamak. Sebab apa lagi yang ada? Sebab kita lupa dalam bisnes ni ada persaingan. So sales kita jual RM2, orang lain jual RM1.5, siapa akan beli? Yang mana? Orang akan beli yang mana? RM1.5. Kita letak RM2 sebab kita nak cepat kaya. Tapi kita lupa ada orang lain yang jual lebih murah daripada kita. Okay, ini benda yang saya nak ajar petang ni. Jadi saya harap brother and sisters boleh kalau Zah besi naik mata tu boleh berdiri Okay, business model canvas. Apa yang kita pegang pada petang ini adalah business model canvas. Ada yang belum dapat? Yang baru masuk? Business model canvas Sebab tu saya minta komiti sediakan sticky note. Kalau kala-kala lagi bagus. Business model canvas ni adalah sebelum saya pergi lebih jauh, ini saya tekankan bahawa apa yang saya sampaikan petang ini adalah salah satu daripada mazhab bisnes. Brother Abi ada mazhab bisnes dia, saya ada mazhab bisnes saya. Jadi janganlah kata kalau anda semua beriman dengan mazhab bisnes saya atau mazhab bisnes Abi, kata orang lain salah. Tolong mazhab bisnes lagi banyak ada mazhab fiqh. Jadi ambillah mana yang baik dan rasa sesuai dengan kita. Okey. Ini business model canvas yang saya buat. Di setiap bisnes yang saya buat, saya akan yang saya nak buat bisnes, saya akan buat macam ni lah. Jadi kita akan buat aktiviti petang ni. Ini kita akan buat. Dan Alhamdulillah participant tak ramai. Jadi itu membantu saya untuk memberikan terbaiklah pada anda semua. Okey. A business model describes the rationale of how an organisation creates, delivers and captures value. Jadi ni faham semua kan? Bahasa Inggeris kan? Okey. Inilah business model. Dia menerangkan rational. Business ni bukan di awal kan? Dia rational. Sebab tu dia ada risk, dia ada cost dan sebagainya. Okey. Ini yang akan kita buat pada petang ini. Semua ada pen Ada. Ada? Okey. Pilih satu jenis bisnes. Ini saya buat sebab ini orang tadika. Slide ni saya bagi dekat orang pendidikan, tuition dan tadika. Jadi itu ada pendidikan tu. Okey, siapa yang ada bisnes boleh teruskan dengan model yang dia ada. Siapa yang belum ada bisnes, fikir satu bisnes yang dia nak buat. Tak kisahlah bisnes dia tu dia akan buat ke, bapak dia buat ke, tengok kawan dia buat, tak kisah. Asalkan dia ada satu model. Contohnya jual sosis. Contohnya lagi apa? Jual organ. Oh, dahsyat dah jual organ. Jual diri jangan sedap. Apa lagi? Kereta sewa. Dah ada buat emas tak? Cerita nak buat. Okey. Pilih satu bisnes, satu jenis bisnes dan pilih satu jenama. Jenama apa kita nak letak? Sama-sama itu boleh fikir Okey. Slot yang pertama adalah kenali dan pilih pelanggan. Apakah tawaran nilai bisnes anda? Okey Dekat sini keyword dia adalah tawaran nilai. Bukannya tawaran harga. Kita kena ingat bisnes abad ke-21 kita menjual nilai. Kita tidak menjual harga. Ada orang yang dia jual dengan harga murah, belum tentu dapat bid ataupun lawan dengan orang yang jual mahal. Tapi orang yang jual mahal itu nilai dia lebih tinggi. Boleh faham tak? Tak faham. Contoh kedai RM2. Okay. Dia menjual apa? Macam-macam. Apa nilai yang dia jual? Itulah tu, RM lah tu kan. Tapi maksudnya dia menjual barang yang murah dan berkualiti rendah. Dia tengok kadang-kadang, orang pakai Mercedes pun ada beli kat kedai RM2. Okay, fine. Dekat KP, Contemporary, dekat Mega Mall,